Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 10 yang dianggotai oleh saya, Muhammad Adli Hasmi, kod matrik 17 DDT 21 F1080, Putra Aiman, kod matrik 17 DDT 21 F1078, Luvinan, kod matrik 17 DDT 21 F1076 dan Wan Muhammad Muaz, kod matrik 17 DDT 21 F1074 akan membentangkan satu topik dalam mata pelajaran Penghayatan Etika dan Peradaban kod subjek MPU 21032 iaitu faktor ekonomi dan pasaran mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Mari kita tu. Sebelum terbentuknya atau terbina Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka atau kedatangan Portugis di tanah Melayu ini, pada masa itu tanah Melayu telah menjadi pusat dagangan utama selama berabad-abad lamanya. Mereka telah berdagang dengan negeri luar seperti China atau Eropah bagi mendapatkan rempah-ratus, pakaian, sutera dan porselin. Porselin itu adalah sejenis seramik atau tembikar bagi membuat ubat-ubatan atau menjadikan barangan dapur. Ketika itu, masyarakat Melayu telah mengamalkan kegiatan ekonomi secara diri bagi menampung keluarga atau diri sendiri. Bagi menampung keluarga atau diri sendiri, mereka membuat aktiviti bercucuk tanam seperti menanam padi, menternak binatang dan mengutip hasil hutan bagi mendapatkan makanan atau membuat hasil kraf tangan. Pada masa itu, masyarakat Melayu telah mengamalkan sistem barter iaitu sistem pertukar barang di mana hasil mereka buat atau dapat, mereka akan menukarkan barang yang mereka nak mengikut nilai yang sama. Gambar-gambar dalam ini merujuk kepada barangan yang mereka telah berdagang sesama negeri luar dan aktiviti masyarakat Melayu pada masa itu. Kalau kita lihat dalam gambar ini merupakan barang-barang yang telah mereka berdagang. Mereka berdagang barang-barang seperti rempah-ratus dan porselin. Ini adalah porselin bagi barangan dapur. Dan ini adalah porselin bagi membuat ubat-ubatan. Kalau kita lihat dalam gambar ini menunjukkan aktiviti masyarakat Melayu bercucuk tanam atau menanam padi. Pada masa itu, aktiviti bercucuk tanam adalah sangat penting bagi masyarakat Melayu. Kerana bagi menampung stok makanan mereka dan bagi menampung keluarga mereka dan untuk diri sendiri. Seterusnya, saya akan terangkan kepada anda semua maksud ataupun tentang ekonomi Malaysia pada era pasca kolonial Malaysia. Pada era ekonomi pasca kolonial Malaysia, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula untuk menyelesaikan masalah kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dan dalam kalangan kaum dan bagi menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara kaum dapat dielakkan. Selain itu juga, pada era ekonomi pasca kolonial Malaysia, kerajaan juga telah menambah kemudahan IT agar dapat mempercepatkan lagi kegiatan ekonomi dan pasaran di Malaysia sehingga ke peringkat antarabangsa. Dan perkara ini juga dapat menjadikan hubungan yang baik antara negara luar serta menggiatkan lagi aktiviti perdagangan dengan negara luar. Kesannya, selain daripada kerajaan juga, manfaat ini juga turut boleh digunakan oleh rakyat Malaysia. Contohnya, jika seseorang ataupun ahli perniagaan daripada Malaysia ingin bekerjasama ataupun memperluaskan sayap perniagaan mereka ke luar negara, mereka boleh menggunakan kemudahan IT ini untuk berhubung dengan negara luar ataupun peniaga ataupun negara luar untuk berbincang ataupun membuat perjumpaan dalam satu-satu masa dengan menggunakan talian ataupun secara online. Ini memudahkan rakyat Malaysia supaya
tidak memerlukan kos yang tinggi untuk keluar negara. Bukan itu sahaja, dengan adanya kemasukan pekerja asing itu daripada China dan India, atau mereka yang datang daripada sebagai dan datang dari negara luar sebagai pedagang dan memutuskan untuk menetap di tanah, telah membawa kepada permulaan berbilang kaum di Malaysia dan menunjukkan toleransi di antara kaum. Pihak British pula menyumbang kepada kerajaan tempatan mahupun peradaban politik lainnya tentang cara menguruskan negara, struktur pentadbiran, pemerintahan negara, dan perkara-perkara ini juga telah membantu persekitaran alam dalam membangunkan negara Malaysia. Kesimpulan yang kita dapat daripada uh, apa yang saya terangkan hari ini ialah uh, penjajah bukan sahaja menjajah, tapi mereka juga membantu. Tapi mereka tidak membantu dari segi, mungkin tidak sebaik mungkin, ialah kerana mereka penjajah. Tapi sebagai penduduk tetap di Tanah Melayu ataupun rakyat Malaysia, kita harus berusaha dengan sendirinya untuk membangunkan negara kita supaya negara kita dapat membangun dengan pesat dan setaraf dengan negara lain tanpa ada campur tangan dari negara luar. Kerana dengan mengelakkan campur tangan daripada negara luar, kita dapat memanjangkan lagi ataupun terus mempertahankan kemerdekaan kita serta kemajuan untuk masa yang lama. Sekian daripada saya. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian pasaran. Selamat sejahtera, nama saya Luvinan dan saya dari kelas DDT 1B dan saya akan bentang tentang dasar ekonomi baru. Objektif dasar ekonomi baru ialah untuk menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi, iaitu kerajaan telah mengusahakan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan ialah bagi mewujudkan perpaduan negara dan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Seterusnya, strategi pelaksanaan. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah dasar ekonomi baru adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang dua mata, iaitu mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Seterusnya, penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Seterusnya, membasmi kemiskinan. Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Ianya bukan sahaja terdapat di luar bandar tetapi juga terdapat di bandar. Kerana masalah kemiskinan adalah mengikut kaum dengan kadar kemiskinan paling tinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada aktiviti pertanian tradisional. Usaha telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi dan projek pembangunan telah dirangka supaya mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Seterusnya, menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Bukan itu sahaja, memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan. Seterusnya, penyusunan semula masyarakat.
adalah penyusunan semula masyarakat menjadi hasrat kerajaan supaya menjelang tahun 1990 pemilikan saham ataupun ekonomi Malaysia akan melambang komposisi kepentingan kaum di negara ini, di mana penyertaan bumi putera sebanyak 30%, 40% bukan bumi putera dan 30% terdiri daripada pelabur-pelabur luar negara. Dalam mencapai matlamat penyusunan semula dasar ekonomi baru, strategi berikut telah disusun. Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses pemodanan kawasan luar bandar. Itu satu. Seterusnya, mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga yang terdapat sekarang ini dengan cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi seluruhnya, supaya pada tahun 1990 kedudukan tenaga buruh mencerminkan bilangan kaum. Bukan itu sahaja, satu lagi contoh adalah membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum bumi putera supaya dapat membentuk dan memilik 30% ekonomi dalam tahun 1990 dan menubuhkan beberapa agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumi Putera, Amanah, Saham Malaysia. Akhir sekali, memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah baru seperti Dara, Kesedar, Kejora dan sebagainya. Akhirnya, dasar ekonomi baru yang bermatlamatkan perpaduan negara melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat di dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Segala program pembangunan negara dan dasar kerajaan semasa yang diperkenalkan adalah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih dan kerajaan dan kaki tangannya, malah ianya memerlukan perubahan sikap, tenaga dan pemikiran rakyat diri sektor swasta. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, sistem ekonomi kolonial pula diperkenalkan oleh British di Malaysia pada kurun ke-19 telah memberikan banyak kesan kepada Malaysia apabila berlaku perubahan daripada segi politik, sosial dan ekonomi. Jika dilihat dasar penjajahan atau perleluasan kuasa, British di Malaysia secara tidak langsung telah mempertingkatkan sektor ekonomi khususnya. Pelbagai industri baru diperkenalkan seperti industri biji timah dan getah. Ekoran ini pada abad ke-20 turut berkembangnya industri pertanian, pelumbungan dan juga perdagangan. Meskipun itu, ekonomi dijangkakan akan berkembang, namun ketidaktentuan dari segi luaran dapat menjejaskan prospek pertumbuhan tersebut. Kerajaan akan melaksanakan beberapa langkah untuk meminimumkan risiko dan memacu ekonomi dengan meningkatkan peluang ekonomi, memperkukuh modal insan, memastikan serta menambah baik institusi dan kewangan awam. Pada zaman pra-kolonial, Semenanjung di Tanah Melayu pula terdiri daripada masyarakat yang menetap di sekitar kawasan pedalaman, dengan kelompok yang lebih besar menetap di kawasan berhampiran laut ataupun di pinggir sungai. Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu pada zaman kini adalah bersifat sara hidup yang mudah. Jadi itu saja, sekian, terima kasih.